Siapa masa dia mati juga. Mati juga. Mati tu siapa buat? Serupa juga di sini. Hak ni alah ke belakang, mati. Hak tu alah ke depan. Iaitu siapa dia yang bui kurak tu kepada hak mula-mula. Siapa dia? Kalau kira zahir tak ada. Kalau mu kata atas dasar jakit main mana? Kalau dia kena su dengan Tuhan juga. Su dengan Tuhan juga. Kita kata kumen tu tak tahu mana apa kumen siapa buat. Situ juga pergi. Situ juga. Seterusnya, la adwa wala tiyarata wala safara wala hama. Faqala a'rabi, seperti juga. Lepas tu Abu Hurairah sebut la adwa, hak sepat tadi lah seperti kita sebut. Lepas tu lagi hadis dia kata tidak boleh tuan punya unta yang sakit bawa untanya yang sakit tu kepada unta orang lain yang tidak sakit. Ni kan nampak tu sebab dia tak boleh sebab apa? Sebab jadi jangkit lah. Tadi dia kata la adwa, tidak ada jangkitan. Hak tidak ada jangkitan tu dari segi akidah, pegangan hati kita. Hak zahir kita ambil kira juga sebab Allah SWT buat. Sunnatullah lagu tu. Dia akan jadi jangkit. Ini bukan bermakna tak terima jangkitan penyakit itu. Terima. Tetapi jangan lebih-lebih. Bahaya. Boleh jadi rosak akidah. Dia ada dua. Sebut lalu. Menunjukkan ada. Nabi SAW juga sebutnya. Bahkan dalam hadis yang lain akan datang pun kita akan jumpa. Akan datang kita akan jumpa orang juzam, orang kusta, kena kusta, masuk Islam, nak bai'ah dengan dia. Tak apa, saya sudah bai'ah balik lah. Dia tidak salah. Dia ambil kira hak ni. Tapi nak menetapkan akidah tu, nak bai'ah akidah tidak duduk situ. Ada kalanya Nabi ajak makan. Mai makan sekali sepinggan dengan dia. Makan. Orang hak penyakit kusta, tak ada apa-apa. Dia nak cerita situ banyak perkara lah. Antaranya kekuatan seseorang, kekuatan tubuh dia, kekuatan jiwa dia tu boleh menyekat. Tapi ada kalanya manusia ni tidak kuat semua. Ada kalanya lemah. Kita tak tahu masa mana kita kuat, masa mana kita lemah. Hak moleknya untuk umum ni, orang umum ni tak sah. Kita kena beringat, berwaspada terus. Jangan mendedahkan diri kepada bahaya. Sebab itu adalah sebab penyakit. Sebab itu diterima. Wa ja'alna li kulli syai'in sababa. Setiap benda kami jadikan sebab. Tu ayat dah. Sebab. Setiap benda ada sebab. Cuma kita tak faham lah kadang-kadang apa ada sebab, tak ada musabab. Hak tu mengikut hak biasa untuk kemudahan kita. Kalau tidak nana kita, kalau tak tahu apa punca dia, tak ada orang satu boleh buat. Sebab tak nak pegang belakang. Tak nak pegang belakang. Kalau kita paku lepas tu cabut. Kalau kita buat kena molek pun tak siap. Gapo-gapo benda buat tak jadi. Buat lagu lain jadi lagu lain. Tak nak pegang belakang. Bengong manusia dalam kehidupan. Dengan sebab itu Allah SWT buat hukum sebab dan musabab. Hukum adat. Orang panggil dalam istilah Quran sunnatullah. Sunnatullah. Untuk kemudahan kita menjalani kehidupan. Itu je. Lepas tu kita baca tadi Abu Hurairah nak marah. Di sini Imam Nawawi sebut dalam syarah dia ni, Abu Hurairah sebut dua kan hadis tidak ada jangkitan tu. Lepas pada tu dia sebut jangan bawa unta yang sakit. Lepas tu dia tak riwayatkan la adwa. Anak murid dia pun tanya dia lepas apa mula dengar sebut sekali, lepas tu dia tak sebut. Dia tak mengaku. Bahkan Abu Salamah berkata boleh jadi Abu Hurairah ni terlupa dia riwayat tu, ataupun salah satu daripadanya telah memansuhkan yang satu lagi. Yang ni la adwa wala tiyarata tu kira-kiranya sudah mansuh lah. Dulu ada, lepas pada tu sudah masuk. Dia kata gitu, dia buat kesimpulan sendirilah. Qala jumhurul ulama. Ini kata Imam Nawawi. Jumhur ulama berkata kita mesti menjamakkan hak ni. Jamak ni kita kompromikan, kita cuba pakai kedua-duanya. Sebab boleh pakai. Tak kena kita nak kata sudah mansuh tu dia tak sih terima hak mansuh tu.
Sebab kedua-dua hadis ini sahih, kata dia. Dan cara nak jamak hadis ini iaitu dengan kita mengatakan la adwa, tidak ada jangkitan penyakit. Itu maksudnya ialah menafikan apa yang dipercayai oleh orang jahiliah. Memang dia percaya kuman itu sendiri, ataupun penyakit itu sendirilah penyakit, tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Hak tu, menafikan hak tu. La nafi jenis tu, nafi hak lagu tu. Dan dia beriktikad bahawa penyakit dan penyakit ni melarat bitab'iha, dengan tabiat dia, semula jadi dia. Dia orang jahiliah dia percaya begitu. Bukan dengan perbuatan Allah, kehendak Allah. Hak Nabi nafi tu hak tu. Kalau dengan kehendak Allah tu berlaku. Kehendak Allah lah hak berlaku, jakit gapo-gapo tu kehendak Allah. Kita kena percaya dengan kehendak Allah segala-galanya. Adapun hadis la yuridu mumridun tadi, jangan bawa hak sakit kepada hak segar. Itu Nabi SAW menganjurkan kita supaya kita menjauhi perkara yang boleh memudaratkan kita. Kita tak tahu lagi, boleh jadi kita pergi pun tak kena, boleh jadi, tetapi boleh jadi juga kena. Dalam keadaan itu, di sisi Allahnya sudah fil 'adah bi fi'lillah, ma yahsulu ad-darar 'indahu fil 'adah bi fi'lillah ta'ala wa qadarihi, kata dia. Dengan perbuatan Allah, dengan takdir Allah boleh berlaku benda tu. Yang ni mengikut sunnatullah boleh berlaku. Maka janganlah kita pergi tempat-tempat orang lagu tu. Dalam hadis yang pertama, dia menafikan adwa, jangkitan itu dengan tabiatnya, dengan semula jadinya. Tetapi dia tidak menafikan boleh berlaku kemudaratan. Yang berlaku dengan takdir dan kehendak Allah, dia tidak menafikan hal itu. Apa-apa yang berlaku dalam dunia dengan kehendak Allah berlaku. Orang duduk berhati. Sebab tu kita kena terima hal tu. Dalam hadis yang kedua, dia menganjurkan kita supaya kita berjaga-jaga terhadap benda yang boleh menimbulkan mudarat kepada kita dengan kehendak Allah dan dengan ketentuan Allah. Ketentuan itu maksudnya sunnatullah lah, kita tak payah dia. Inilah yang kita sebutkan, kita boleh tashihkan kedua-dua hadis dan boleh jamak, kata dia. Inilah yang betul yang dipegang oleh jumhur ulama. Dan kita kena pakai hak ni, kata dia. Lepas tu kata boleh jadi Abu Hurairah tu lupa. Payah juga kita nak kata Abu Hurairah ni orang hak Nabi doa ke dia kan. Orang lain ingat hadis, dia tu ingat benar kan, apa yang terlupa. Tapi anak murid dia kata boleh jadi dia terlupa. Aku tak pastilah dia terlupa ke. Ini menunjukkan hafiz pun dia boleh terlupa. Usaha hadis yang begitu banyak. Kalau Quran boleh terlupa, tapi tidak menghilangkan gelaran hafiz tu. Kalau ada seorang hafiz tu terlupa, kita pun tak saya kata hafiz. Dia tak ada hafiz dalam dunia. Agak-agaknya lagu tu lah. Hafiz Quran pun tak ada, usaha hafiz hadis. Ini hadis banyak. Kita boleh terima belah-belah kita kata dia tu hafiz, belah-belah kita kata Nabi doa ke dia pun tidak pernah bermakna dia ni jadi sudah tidak serupa manusia lain. Dia tak manusia. Kalau manusia, dia ada buah terlupa tu. Nabi sendiri pun ada terlupa, muka orang. Cuma dia terlupa tu benda lagu mana, tu yang bezanya. Beza dengan kita ni, benda dia terlupa tu benda lagu mana, hak boleh terlupa. Bahkan ada hadis yang menyebutkan Nabi ada ketika dia tak ingat Quran. Ada ketika dia mengingatkan aku, kata dia. Sahabat-sahabat sudah hafal ramah dah ayat tu nya. Dia tak ingat. Tak ingat tu bukan tak ingat. Tak ingat betul. Kalau tak ingat betul, tak tahulah tu Quran kau gapo. Ni bila orang sebut, dia pun ingat. Dia mengingatkan aku, kata dia. Bacaan dia tu mengingatkan aku. Mengingatkan aku bukan ingatkan aku jadi sebelum pada ni aku tidak insaf. Dah. Ingatan tu jadi terlupa. Ada ketika. Tapi setelah sahabat tu sudah terima sekian ramah ada Quran, tidak terjejas. Serupa juga dengan Abu Hurairah ni. Kalau kata dia terlupa, bukan dia seorang dengar hadis ni. Kalau dia tak ada, orang lain berapa ramai lagi yang meriwayatkan hadis ni. Jabir, gapo semua tu ada meriwayatkan hadis ni. Tidak jadi terjejas. Kalau kita kata memang dia terlupa sungguh, tak ada dah hadis ni. Hadis ni tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah seorang, ramai lagi. Dan kalau kita kata dia terlupa tu dengan sebab macam mana, sebab kita kata tadi dia hafiz, itu pun tidak jadi masalah.
Cuma dia lebih daripada orang yang lain.